semua, Assalamualaikum murid-murid. Okey, nantikan dan tengok video yang cikgu akan tunjukkan kepada kamu semua untuk pembelajaran kita pada minggu depan. Okey, jom tengok. Boleh teka tak apa yang kita akan belajar pada minggu ni? Kalau boleh teka, saya nak tahu tajuk apa dan topik apa yang kita akan belajar pada minggu depan. Okey, jumpa nanti. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, selamat datang ke kelas Pendidikan Seni Visual tingkatan 1 bersama saya iaitu Cikgu Nur Sabrina Ala binti Rizwan. Okey, pada hari ini cikgu akan masuk tajuk baru iaitu tajuk 6 iaitu ruang. Mari kita lihat apa itu ruang. Ruang tu ada dekat dengan kita ataupun tak. Jom. Okey, pada bahagian persepsi seni, apa yang murid-murid akan dapat sebelum kita masuk dan kita belajar mengenai ruang ini? Okey, yang pertama, murid-murid akan dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi ruang, jenis ruang pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Di samping itu juga, murid-murid dapat mengenal apa itu fungsi ruang dan dapat dilihat pada jenis-jenis ruang iaitu ruang nyata, terbuka, konkret ataupun fizikal. Dan yang mana ruang nyata ni terdapat pada terbuka dan juga tertutup. Okey. Seterusnya pada ruang tampak ataupun ruang ilusi, murid-murid dapat melihat pada ruang dalam, ruang cetek dan juga ruang rata. Okey. Seterusnya apa yang murid akan dapat dalam persepsi ini? Okey, murid-murid dapat menerangkan berkaitan ruang dan perspektif, yang mana perspektif mempunyai dua iaitu satu titik lenyap dan juga dua titik lenyap. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut lagi mengenai ruang. Seterusnya kita masuk kepada definisi ruang. Okey, apa itu maksud ruang ataupun definisi ruang? Okey, kat sini cikgu akan jelaskan yang mana ruang merupakan jarak antara objek yang wujud dalam alam nyata dan juga dalam karya seni visual. Okey, kita dapat lihatlah ruang ni memang sememangnya dekat dengan kita, yang mana ruang ni wujud di alam nyata dan juga dalam karya seni visual. Okey, seterusnya ruang dalam seni visual merujuk di kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek, yang mana mempunyai jarak di antara objek dan juga mempunyai kedalaman sesuatu objek tersebut. Okey, seterusnya, okey, kita lihat pada jenis ruang. Ruang ni terdapat dua jenis iaitu ruang nyata ataupun ruang fizikal. Dan seterusnya yang kedua, ruang ilusi ataupun ruang tampak. Okey, apa itu ruang fizikal ataupun ruang nyata? Okey, kita lihat. Okey, ruang nyata ataupun fizikal ini dibahagikan kepada dua jenis, yang mana ruang tertutup dan juga ruang terbuka. Okey, ruang terbuka tu macam mana? Dia berbentuk tiga dimensi iaitu ataupun 3D. Okey. Seterusnya kita tengok jenis ruang iaitu ruang ilusi. Dibahagikan kepada tiga jenis ruang. Ruang cetek, ruang dalam dan juga ruang rata, yang mana pada ruang ilusi ni manusia ataupun kita hanya dapat melihat dari sudut dua dimensi sahaja ataupun 2D. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada mari kita lihat lebih dalam lagi apa itu ruang nyata ataupun fizikal dan juga ruang ilusi. Kedua-dua ruang ini ada apa dalam dia? Okey, kita lihat untuk yang pertama iaitu ruang
nyata ataupun ruang fizikal. Okey. Bagi ruang nyata, okey, ruang nyata fizikal ni kan cikgu dah sebutkan tadi ada dua jenis, iaitu ruang tertutup dan juga ruang terbuka. Okey, contoh cikgu boleh bagi kepada murid-murid. Okey, ruang tertutup dia terdapat pada kawasan, okey, dalam bangunan ataupun dalam rumah, bilik tidur, ruang tamu, dapur dan sebagainya. Terutamanya pada bahagian dalam bangunan dan ia nampak tertutup. Okey, seterusnya bagi ruang terbuka pula. Okey, kalau ruang terbuka ni kita dapat lihat pada kawasan lapang. Okey, contohnya pantai, laut, padang, taman, sawah padi dan sebagainya. Okey, murid-murid boleh lihat dapat penerokaan di luar kawasan rumah masing-masing. Okey, seterusnya kita lihat pada ruang ilusi. Okey, ruang ilusi ni terbahagi kepada berapa? Okey, macam cikgu sebutkan tadi, ada 3 ruang ilusi, yang mana ruang ilusi ni terbahagi kepada ruang dalam, ruang cetek dan juga ruang rata. Okey, ruang ilusi ni berapa dimensi? 2 dimensi sahaja. Okey. Okey, seterusnya untuk ruang dalam ni apa? Okey, ruang dalam ni adanya kesan perspektif, ruang hadapan, tengah maupun belakang. Okey, dalam ruang dalam ni ada lagi bahagian ruangnya, iaitu ada kesan perspektif, ruang hadapan, ruang tengah dan juga ruang belakang. Okey, untuk ruang cetek pula kita boleh lihat ruang cetek ni dia kelihatan lebih dekat dan jelas dan juga terbatas. Contohnya murid-murid boleh lihat dalam gambar slide yang saya sediakan, ataupun lebih jelas lagi murid-murid boleh lihat di dalam buku teks masing-masing. Okey, untuk tajuk ruang ni. Okey, seterusnya bagi ruang rata. Ruang rata ni macam mana? Okey, ruang rata ni terhasil apabila dilukis ataupun diolah elemen-elemen gambaran pada satah yang rata. Okey, contohnya pada karya dalam buku teks tu, murid-murid boleh lihat sendiri. Okey, dalam buku teks dan juga slide yang saya sediakan ini. Okey, sudah semestinya, okey, setiap kewujudan di dunia ini, setiap benda yang ada mesti ada fungsi dia. Okey, apa fungsi ruang ini? Mari kita lihat. Okey, yang pertama, ruang fizikal ataupun nyata membolehkan karya. Okey, karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Okey, interaksi antara karya seni dan juga audiens membolehkan pengalaman estetik itu sendiri akan berlaku. Pengalaman estetik itu akan terjadi. Okey, itu fungsi ruang tersebut. Audiens juga dapat melihat kualiti sebenar karya dari segi bahan, gaya, kehausan dan juga mesej yang pengkarya ingin sampaikan kepada audiens. Okey, seterusnya untuk ruang ilusi ataupun tampak ini, ia dapat memperlihatkan karya seni dimensi ataupun karya seni 2 dimensi menjadi seperti 3 dimensi. Okey, dilakukan juga melalui aplikasi ruang cetek dalam dan juga rata. Itu seperti yang cikgu terangkan sebelumnya tadi. Okey, yang mana ada ruang cetek dalam dan juga rata. Okey, pada rajah 6.2 ni kita boleh lihat yang mana fungsi ruang sememangnya wujud dalam karya seni visual. Okey, kita lihat fungsi ruang ni terjadi pada ruang ini mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jarak. Okey, ingat murid, yang mana ruang ni adanya warna dan saiz berdasarkan jarak. Okey, so murid-murid boleh lihat pada karya In the Morning Light yang mana Oon Ching Hwa menekankan warna dan saiz berdasarkan jarak, dan daripada situ wujudnya ruang. Okey, seterusnya ruang juga dapat menampakkan jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Okey, murid-murid boleh lihat di dalam buku teks. Okey, karya Mohta Ishak, Kampung di Tumpat 2001 dengan menggunakan media cat air. Okey, murid-murid boleh lihatlah ruang ni menampakkan kesan jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Perhatikan betul-betul dan jelas pada karya tersebut. Okey, seterusnya kita lihat pada ruang nyata. Okey, ruang nyata membolehkan karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Macam mana karya seni dapat dilihat daripada pelbagai sudut? Okey, contohnya
sebuah arca. Okey, arca daripada Raja Syahriman, Raja Azidin, iaitu Harimau Berantai 2006. Okey, karya tersebut kita boleh lihat pelbagai sudut. Kiranya kita boleh lihat dalam bentuk 360 darjah. Kita boleh lihat yang mana adanya wujud ruang nyata di situ pada karya seni visual, iaitu arca. Okey. Seterusnya kita masuk pula pada perkaitan ruang dan juga perspektif. Okey, apa yang kamu faham mengenai perspektif? Okey, kat sini cikgu akan jelaskan kepada kamu semua. Okey. Perspektif ini adalah kesan ilusi objek dalam kedudukan arah mata dengan kaki langit. Okey, dapat dibahagikan kepada 3 ruang, iaitu ruang tengah, ruang hadapan dan juga ruang belakang. Okey, ingat bahagian 3 ni. Okey, ruang hadapan, tengah dan juga belakang pentingnya untuk menghasilkan perspektif. Okey, ia juga berlaku perubahan saiz, warna dan juga jarak. Okey, saiz, warna dan jarak juga memainkan peranan penting untuk mendapatkan perkaitan ruang dalam perspektif. Okey, semua garisan perspektif akan bertemu pada satu titik pusat, yang mana ia juga dipanggil titik lenyap. Okey, dalam buku teks masing-masing, murid-murid boleh lihat pada karya pada rajah 6.3 dan juga rajah 6.4, yang mana okey, pada rajah 6.3 wujudnya perspektif satu titik lenyap. Okey, titik lenyap tu boleh lihat pada mana jikanya ada satu titik lenyap. Okey, satu titik lenyap ni kita boleh letakkan pada bahagian tengah dan bahagikan kepada ruang belakang, ruang tengah dan juga ruang hadapan. Dan daripada situ, murid-murid boleh hasilkan dari satu bucu ke satu bucu yang lain seperti di dalam rajah 6.3. Okey, murid-murid boleh lihat gambaran dengan lebih jelas lah untuk hasilkan karya ataupun lukisan lakaran satu titik lenyap, perspektif satu titik lenyap. Okey, seterusnya untuk rajah 6.4, perspektif dua titik lenyap, yang mana adanya 2 titik lenyap pada bahagian kiri dan juga penghujung bahagian kanan dan juga bahagian kiri paling hujung. Jika satu titik lenyap tadi diletak pada tengah-tengah, tapi untuk 2 titik lenyap diletak pada kiri dan kanan. Okey, boleh lihat pada situ dalam buku teks rajah 6.4. Murid-murid boleh fahamkan, boleh macam mana boleh hasilnya kedua-dua perspektif ini. Seterusnya kita akan lihat bagaimana murid-murid boleh menghasilkan teknik penghasilan ruang itu sendiri. Okey, kat sini cikgu akan tunjukkan ataupun terangkan. Okey, penggunaan ruang dimanipulasikan melalui cara seseorang pengkarya atau seseorang ataupun pengkarya itu melihat dan kesannya kepada kita. Okey, antara teknik yang digunakan ialah apa? Perubahan saiz, okey, imej terang dan kabur, tindangan, bayang-bayang, garisan perspektif, reka letak grafik dan juga perbezaan warna. Okey, dekat sini murid-murid boleh lihat juga di dalam buku teks ataupun dalam slide ini yang cikgu sediakan. Okey, yang mana masing-masing punya teknik yang dihasilkan ada gambaran ataupun telah disertakan karyanya di dalam buku teks kamu. Okey, contohnya pada perubahan saiz, murid-murid boleh lihat yang pada karya Pagi Hari di Kampung, iaitu Lai Fong Moy, yang mana ia lebih kepada perubahan saiz. Contohnya saiz sebuah rumah tersebut, saiz figura manusia, batang pokok kelapa. Okey, di situ berlakunya perubahan saiz dan berlakunya ruang, teknik penghasilan ruang. Okey, seterusnya untuk imej terang dan kabur. Okey, imej terang dan kabur ni macam mana? Okey, pada murid-murid boleh lihat pada karya Khalil Ibrahim, Kampung Sin, yang mana dapat dilihat pada bahagian langit itu sedikit kabur. Okey, manakala bahagian hadapan, ruang hadapan lebih jelas imejnya berbanding pada pokok kelapa dan juga langit yang kelihatan sedikit kabur. Okey, seterusnya untuk tindanan. Okey, murid-murid boleh lihatlah untuk karya Zaliha Syahari tu. Okey, dia yang mana kita tahulah kan bertindan tu macam mana. Makin letak satu imej dan dia letak atas, dia akan bertindan. Itulah tindanan. Okey, masuk pula pada bayang-bayang. Bayang-bayang tu macam mana? Okey, lihat pada Ismail Mausin ataupun karya beliau Musicians,
yang mana dapat lihat kan, 3 orang manusia sedang bermain alat muzik, dan juga terdapatnya bayang-bayang, kesan bayang-bayang. Bayang-bayang datang daripada mana? Cahaya. So bayang-bayang tu penting untuk menghasilkan teknik ruang. Terusnya untuk garisan perspektif, murid-murid dapat lihat yang mana cikgu terangkan sebelumnya tadi. Garisan perspektif ini juga dapat menghasilkan teknik penghasilan ruang. Seterusnya untuk reka letak grafik. Reka letak grafik tu murid-murid boleh lihat sendiri dalam buku teks, dan juga perbezaan warna. Perbezaan warna tu dapat dilihat pada karya The Good Oldies, yang mana adanya perubahan ataupun perbezaan warna. Dalam contoh, wujudnya warna hijau. Warna hijau ada warna hijau yang lebih kelihatan dan lembut, ada warna gelap. Situ berlakunya perubahan warna dan perbezaan warna, dan juga akan dapat menghasilkan teknik penghasilan ruang. Untuk akhir pembelajaran kita, cikgu dapat merumuskan di sini bahawa topik ataupun tajuk ruang ini mempunyai jarak antara objek yang wujud di alam nyata dan juga dalam karya seni visual itu sendiri. Murid-murid dapat lihat dengan jelas bagaimana ruang itu terjadi. Sebenarnya ruang itu mempunyai berkaitan dalam kehidupan kita daripada kita kecil sehingga besar. Sampailah kita ke hari tua nanti. Benda tu, ruang tu memang ada dekat dengan kita. Kat sini cikgu akan merumuskan semula apa yang kita belajar daripada awal pembelajaran kita. Yang mana ruang ini ada jenis ruang, berkaitan ruang dan juga perspektif, dan juga terhasilnya adanya teknik penghasilan ruang. Mari kita lihat imbas kembali. Jenis ruang ni ada berapa? Jenis ruang ada ruang fizikal dan juga nyata, yang mana fizikal dan nyata ini terdapatnya ruang terbuka dan juga ruang tertutup. Bagaimana ruang terbuka ni? Ruang terbuka seperti padang, pantai, sawah padi dan sebagainya. Manakala bagi ruang tertutup, dalam kawasan bangunan ataupun dalam rumah, contohnya dapur, bilik mandi, bilik tidur dan sebagainya. Seterusnya ruang ilusi dan juga tampak. Di bawah ruang ilusi dan juga tampak adanya ruang rata, cetek dan juga ruang dalam. Masuk pula kepada berkaitan ruang dan juga perspektif. Perspektif apa yang saya terangkan, apa yang cikgu terangkan kepada kamu tadi, terdapat 2 perspektif, iaitu perspektif 1 titik lenyap dan juga 2 titik lenyap, yang mana 1 titik lenyap terdapat bahagian tengah sahaja 1 titik tu. Untuk 2 titik lenyap, dia ada kiri dan juga kanan titik lenyap tersebut. Kat situ membezakan kedua-dua perspektif ini. Untuk penghasilan teknik penghasilan ruang, yang sebagaimana yang cikgu terangkan tadi, ada beberapa, iaitu tekniknya teknik tendangan, bayang-bayang, perubahan saiz, imej terang dan kabur, reka letak grafik, perbezaan warna dan juga garisan perspektif. Murid-murid dapat lihat secara keseluruhan bagaimana ruang itu terjadi dalam kehidupan seharian kita. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Sabrina. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Terima kasih semua.